Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, satu haluan, sehaluan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program perkongsian ilmu Perlis mengaji dalam segmen tuition online. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat memberi manfaat yang besar kepada anak-anak murid sekalian, insya-Allah. Apa khabar murid-murid? Anak-anak murid cikgu pada hari ini? Alhamdulillah, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, lama ya, cuti panjang. Semoga masa yang terluang ini ya dapat diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Hargailah masa kerana masa itu emas. Baik, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan kata majmuk. Ya, semoga murid-murid dapat manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, cikgu harap agar murid-murid dapat membuat catatan dan memahami seterusnya. Ya, dapat menggunakan ya kata majmuk dalam proses pembelajaran. Ya, baik. Sebelum kita pergi pada pembelajaran kita, fokus pembelajaran kita pada hari ini, saya berharap agar selepas sesi pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid dapat memahami jenis-jenis kata majmuk dan menggunakan kata majmuk yang tepat mengikut konteks ayat. Baik, apa yang dimaksudkan dengan kata majmuk? Ya. Kata majmuk ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses mencantumkan atau merungkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Ya, biasanya makna yang terhasil daripada kata dasar yang dicantumkan, dia mempunyai makna yang berbeza daripada kata dasar sebelum itu. Ya. Baik, setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maksud tersendiri. Ini cikgu maksudkan. Ini maksud dia, setelah kita mencantumkan dua perkataan ataupun dua kata dasar, dia mempunyai maksud dia tersendiri, berbeza daripada maksud sebelum itu. Ya, kata majmuk ada yang dieja bercantum dan ada yang dieja terpisah. Ya, dalam slide seterusnya, kita akan perincikan. Ya. Kata majmuk mana yang dieja secara bercantum dan juga dieja secara terpisah. Dan juga kata majmuk, ciri-ciri kata majmuk tidak memerlukan tanda sempang. Baik, ini senang untuk kita nak membezakan antara kata majmuk dengan kata ganda. Baik, ini cikgu maksudkan kata majmuk apabila dua kata dasar dicantumkan. Kata dasar yang pertama, wang.
Ya. Apabila kita cantumkan kepada kata dasar yang kedua, saku. Ya, sebelum ini wang membawa maksud yang berbeza, saku membawa maksud yang berbeza. Saku itu pun poket. Kita masukkan wang ke dalam poket. Ya. Apabila kita cantumkan dua kata dasar ini, wang dicantumkan menjadi poket ataupun saku. Okey. Kata majmuk yang terhasil ialah wang saku. Ini membawa maksud yang berbeza daripada kata dasar sebelum ini. Wang saku ni membawa maksud wang belanja, yang anak-anak yang telah diberikan oleh ibu bapa untuk ke sekolah dan dibelanja di sekolah dan sebagainya. Ini cikgu maksudkan membawa maksud yang berbeza daripada kata dasar yang asal itu. Baik, contoh yang kedua. Okey, kaca. Kaca apabila kita cantumkan dengan kata dasar mata. Kaca kita cantumkan dengan mata, dia akan menjadi kaca mata. Maksud dia maksud yang berbeza daripada sebelum ni. Ini kacamata kita pakailah untuk anak-anak ataupun orang yang mengalami masalah rabun, ya. Okey, baik. Sekarang kita lihat kepada jenis kata majmuk, ya. Okey. Kata majmuk yang pertama daripada rangkai kata bebas. Okey. Yang kedua, kata majmuk yang mengandungi istilah khusus. Maksud kiasan, kata majmuk mantap, kata majmuk yang mengalami proses peimbuhan, dan juga kata majmuk yang mengalami proses penggandaan. Baik, kita akan pelajari satu persatu. Rangkai kata bebas, ya. Rangkai kata bebas maksud dia kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas, ya. Contohnya, okey, alat. Apabila kita cantumkan dengan tulis, ia akan menjadi alat tulis. Okey. Alat tulis ni yang murid-murid gunalah di sekolah ataupun di rumah untuk melakukan sesuatu kerja sekolah dan sebagainya. Contohnya pensel, pemadam, pembaris, ya, pengasah pensel dan sebagainya. Baik, contoh yang kedua, bila jalan kita cantumkan menjadi raya. Okey, dia akan menjadi kata majmuk jalan raya, yang dilalui oleh kenderaan dan sebagainya, itu jalan raya. Baik, yang ketiga, ya, perkataan meja bila kita cantumkan menjadi cantum dengan perkataan tulis akan menjadi meja tulis, ya. Baik, seterusnya perkataan kapal, ya. Kapal kita cantumkan dengan perkataan terbang akan menjadi kata majmuk kapal terbang, okey. Baik, seterusnya dalam rangkai kata bebas juga, dalam kategori ini juga terdapat bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran, ya. Contohnya Perdana Menteri, Raja Muda, Profesor Madya, Setiausaha Politik, Penolong Pendaftar. Okey, contoh ayat yang cikgu berikan di sini. Perdana Menteri Malaysia ialah seorang pemimpin yang hebat, ya. Dan ayat yang kedua berdasarkan perkataan rangkai kata bebas yang bermaksud gelaran. Raja Muda Perlis seorang yang prihatin dan berjiwa rakyat. Okey, baik, tugasan kamu hari ini, cikgu telah memberi 5 rangkai kata bebas gelaran. Selebihnya kamu dikehendaki membina ayat, berdasarkan rangkai kata bebas yang berkaitan dengan gelaran, ya. Baik, seterusnya istilah khusus, ya. Istilah khusus, ini kata majmuk yang berbentuk istilah, maaf tertinggal huruf A itu, istilah khusus dalam bidang ilmiah. Maksudnya dia ada dalam bidang-bidang tertentu saja. Contohnya garis pusat dia dalam bidang matematik, ya. Mata pelajaran, kertas kerja, kanta tangan, selalu kamu gunakan dalam makmal sains, ya, untuk nak buat uji kaji dan sebagainya.
batu kapur, darah panas dan sebagainya. Haiwan apa yang berdarah panas, murid-murid? Ya, ini haiwan mamalia lah. Mungkin kamu dah pelajari dalam mata pelajaran sains. Ya. Okay, contoh ayat yang cikgu beri di sini. Afif meminati mata pelajaran bahasa Melayu. Okay, yang kedua, harimau ialah haiwan berdarah panas. Yang ini berkaitan dengan kata majmuk yang mengandungi istilah khusus. Maknanya rangkai kata bebas. Okey, seterusnya kata majmuk yang berkaitan dengan kiasan. Yang kiasan ni maksud dia kata yang terdiri yang mengandungi simpulan bahasa yang telah kita pelajari pada slot yang lalu. Maksud dia kata kiasan ni maknanya berbeza daripada makna yang ada pada kata-kata yang menjadi komponennya. Okey. Biasanya yang cikgu terang awal tadi, dia berbeza daripada maksud asalnya. Ada juga perkataan-perkataan kata majmuk yang mempunyai maksud yang hampir sama. Contohnya, cantik jelita, hancur lebur, hitam legam. Lagi satu, perkataan-perkataan ini menunjukkan darjah yang sangat. Maksudnya contohnya, hancur lebur, lebur dah teruk. Lebur yang teruk. Hitam legam, itu sangat hitam. Tapi bagi kata majmuk kiasan ni, dia mempunyai maksud yang berbeza daripada perkataan asalnya. Kita lihat sama-sama. Akal apabila kita cantumkan menjadikan dengan perkataan kancil menjadi akal kancil. Akal kancil ni kita selalu dengarlah dalam cerita-cerita haiwan, begitu sinonim dengan masa zaman kita kecil-kecil dulu ataupun peringkat sekolah rendah, cerita sang kancil lah, maksudnya seekor haiwan yang bijaksana. Akal kancil. Dan seterusnya, perkataan anak apabila tercantumkan dengan emas dia menjadi anak emas. Maksud dia anak yang disayangi. Seterusnya, perkataan anak dicantumkan dengan kunci menjadi anak kunci. Kunci yang kita gunakan untuk membuka pintu dan sebagainya. Baik, perkataan naik dicantumkan dengan darah. Kan terbentuk perkataan majmuk kiasan iaitu naik darah. Naik darah ni maksud dia cepat marah. Mungkinlah dia mengalami tekanan, stres dan sebagainya. Baik, perkataan gaji apabila kita cantumkan dengan buta menjadi kata majmuk kiasan iaitu gaji buta. Gaji buta ni maksud dia dapat gaji, dapat duit ataupun dapat upah tapi tidak bekerja bersungguh-sungguh. Maksud dia bekerja halal-balai saja, tidak menunjukkan kesungguhan. Itu mendapat gaji buta lah. Gaji buta kalau dalam Islam ni dia tak berkat lah. Maksud dia kita kerja tu mesti bersungguh-sungguh. Baik, seterusnya perkataan makan. Apabila kita cantumkan dengan perkataan angin, dia akan menjadi makan angin. Makan angin maksud dia bercuti ataupun beriadah ataupun pergi bersia-sia tu, makan angin lah. Baik, seterusnya kata majmuk mantap. Menurut Kamus Dewan Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, terdapat 15 perkataan yang mengandungi kata majmuk mantap, iaitu dia sudah utuh dari segi ejaan dia dan dieja dengan satu perkataan sahaja. Ini maksudnya 15 perkataan ini. Cikgu senaraikan 15 perkataan yang mempunyai kata majmuk mantap. Ini dieja, maksud dia satu perkataan sahaja, tidak terpisah. Perkataan yang pertama, antarabangsa. Bumi putra, jawatan kuasa, kaki tangan, beritahu, sukarela, setiausaha, kerjasama, matahari, olahraga, tanda tangan, Suruhanjaya, Pesuruhjaya, warga negara dan
bertanggungjawab. Ni maksud dia kata majmuk yang sudah mantap, ya, mengandungi 15 perkataan, ya, yang telah termaktub dalam tata bahasa Dewan, ya. Baik, terdapat juga golongan kata tertentu yang telah lazim, maksudnya dah memang dari awal lagi dieja secara bercantum, ya. Jadi golongan kata nama, contoh perkataan peribadi. Okey, peribadi ini yang berkaitan dengan hal diri sendiri dan juga keluarga, ya. Peribahasa, perikemanusiaan. Ini mempunyai sifat nilai-nilai yang murni sebagai seorang insan ataupun seorang manusia. Dini hari, maksudnya sudah petang. Hulu balang, ya, yang ini melibatkan golongan kata nama yang dieja secara bercantum, ya. Ini bukanlah kata majmuk mantap yang kita bincang sebelum ni, ya, tapi sebelum ni sudah dieja secara bercantum. Baik, untuk golongan kata seterusnya lah kata adjektif, ya, perkataan suka cita, okay, dan duka cita, dieja secara bercantum, ya. Baik, seterusnya golongan kata hubung, perkataan apabila, barangkali, manakala, kadangkala, walhal dan padahal, ya. Dan golongan kata seterusnya yang dieja bercantum yang melibatkan kata tanya, iaitu bagaimana, ya. Cikgu harap murid-murid dapat membezakan, ya, maksudnya kata majmuk yang mantap dan juga golongan kata tertentu yang lazimnya dieja secara bercantum. Baik, kita pergi kepada jenis yang seterusnya, kata majmuk berimbuhan. Kita telah pelajari, okey, kata majmuk, kata imbuhan terdiri pada berapa jenis, murid-murid? Masih ingat lagi? Okey, awalan, apitan dan juga akhiran. Okey. Baik, kata majmuk boleh menerima imbuhan untuk menghasilkan kata terbitan, ya. Proses peimbuhan kata majmuk boleh hadir dalam dua bentuk. Okey, bentuk yang pertama, apabila kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja, okey, ejaannya tetap terpisah. Okey, contoh perkataan yang cikgu berikan di sini, campur aduk. Okey, apabila menerima imbuhan awalan ber, okey, ejaan yang ditulis tetap terpisah. Maksud dia bercampur aduk. Maksud dia campurlah macam-macam lah. Tengok dalam cerita cerita Ramli, ya. Cerita, cikgu tak ingat cerita apa, dia bercampur semua dengan garam, cili kering dan sebagainya, musang berjanggut. Bagaimana dia mencari seorang isteri, seorang isteri yang bercampur bau, bercampur aduk dengan semua bahan-bahan tu, ya. Baik, seterusnya litar selari. Okey, litar selari. Okey, apabila menerima imbuhan awalan ber, ya, dia tetap dieja terpisah. Maksudnya berlitar selari. Ya, ini dalam mata pelajaran sains, ya. Macam mana kita nak buat mentor berlitar selari. Seterusnya kata majmuk ambil alih. Apabila menerima imbuhan awalan meng, ya, tetap dieja terpisah, iaitu mengambil alih. Okey, seterusnya, okey, daya serap, ya, apabila perkataan daya serap, okey, menerima imbuhan akhiran an, ya, tetap dieja terpisah, iaitu daya serapan. Dan perkataan yang terakhir, temu bual. Okey, temu bual. Okey, apabila menerima imbuhan awalan ditemu bual. Okey, lihat
ditulis secara terpisah. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Apabila kata majmuk menerima imbuhan awalan, cikgu warnakan, atau akhiran sahaja, nah, ejaannya tetap terpisah. Ya. Harap murid dapat membuat catatan dan seterusnya memahami. Ya. Baik, seterusnya. Ya, kata majmuk berimbuhan apabila kata majmuk menerima imbuhan apitan. Ya. Ejaannya menjadi bercantum. Okey, contoh perkataan. Okey, campur aduk. Okey, imbuhan apitan men dan kan. Ya. Maksud dia kita kena tulis bercantum. Jadi mencampur adukkan. Ini ejaan dia, mesti tulis bercantum. Ini untuk imbuhan apitan saja. Kalau imbuhan awalan dan akhiran, kita tulis terpisah. Ya. Cikgu harap murid dapat membezakan. Ya. Baik, seterusnya. Daya serap. Okey, daya serap. Imbuhan apitan di sini ke dan an. Okey, maksud dia apabila menerima imbuhan apitan, okey, ejaan dieja bercantum, daya serap menjadi kedaya serapan. Satu perkataan sahaja. Okey, seterusnya satu padu. Okey, menerima imbuhan apitan men dan kan. Imbuhan yang ditulis satu perkataan sahaja, menyatu padukan. Ya, cikgu beri banyak contoh, semoga murid lebih memahami apa yang cikgu maksudkan. Ya. Baik, seterusnya perkataan kata majmuk tunjuk ajar. Okay. Menerima imbuhan apitan me dan kan. Okay. Perkataan ditulis dengan satu perkataan saja, iaitu bercantum menunjuk ajarkan. Okey. Baik, kita akan pergi kepada jenis yang terakhir, iaitu proses penggandaan yang melibatkan kata majmuk. Okey. Penggandaan kata majmuk yang dieja terpisah hanya melibatkan penggandaan perkataan pertama sahaja. Ini selalu murid-murid keliru apabila menjawab soalan, nak memastikan, nak cari jawapan yang tepat. Okey, contoh cikgu beri di sini alat tulis. Okey, alat tulis ini semua jenis alat tulis lah, pensel, pembaris, pemadam dan sebagainya. Apabila kita gandakan, dia akan menjadi, maksudnya kita gandakan perkataan yang pertama saja. Yang cikgu warnakan warna kuning ni. Okey, alat tulis apabila kita gandakan, dia akan menjadi alat tulis. Ya. Baik. Perkataan jalan raya, apabila kita gandakan, dia akan menjadi jalan-jalan raya. Kita gandakan perkataan yang pertama sahaja. Ya. Baik. Mata pelajaran. Okey, mata pelajaran apabila kita gandakan perkataan yang pertama saja, iaitu mata. Ya. Mata pelajaran. Seterusnya, perkataan guru besar. Okey, gandakan perkataan yang pertama sahaja, guru besar. Ya. Baik, seterusnya jam tangan. Apa perlu kamu lakukan? Gandakan perkataan pertama sahaja, iaitu jam tangan. Okey. Baik, bagi penggandaan, proses penggandaan kata majmuk, satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan simpulan bahasa. Ingat, satu simpulan bahasa dan bentuk yang telah mantap. Yang kita pelajari tadi sebanyak 15 perkataan. Ya. Yang perkataan yang telah mantap yang dieja secara satu perkataan saja. Okey, penggandaan melibatkan keseluruhan unsur. Okey, contohnya anak emas. Okey, simpulan bahasa dan kata majmuk yang mantap, kita hendaklah menggandakan kedua-dua. Ya. Anak emas akan menjadi anak emas,
Okey, buah tangan akan menjadi buah tangan, buah tangan. Tanda tangan akan menjadi tanda tangan, tanda tangan. Okey, seterusnya setiausaha akan menjadi setiausaha, setiausaha apabila kita menerima proses penggandaan. Ya, seterusnya warga negara. Okey, apabila kita gandakan, dia akan menjadi warga negara, warga negara. Ini adalah kata majmuk yang mantap, ya. Okey. Baik. Setelah kita pelajari jenis-jenis kata majmuk, cikgu harap murid memahami. Okey, sekarang mari kita main sedikit permainan. Okey, murid-murid boleh menjawab di ruangan komen. Okey. Okey, sama-sama kita pelajari sedikit permainan ni. Okey. Murid-murid, gambar apa? Okey, boleh jawab di ruangan komen. Okey, daun. Apabila kita cantumkan kata dasar yang kedua pintu, akan menjadi apa? Okey. Boleh jawab di ruangan komen. Akan menjadi daun pintu. Ini kata majmuk daun pintu ni. Maksud dia kepingan pintu tu, ya. Daun pintu. Okey, tugasan kamu membina ayat berdasarkan kata majmuk yang telah kita pelajari ini, ya. Okey, betul tak murid-murid? Daun pintu? Okey, tahniah. Baik, yang seterusnya, permainan kita yang kedua. Uji minda anak-anak sekarang. Pagi-pagi ni, bagi otak cair. Okey, gambar yang pertama. Okey, kita cantumkan dengan kata dasar yang kedua. Okey, agak-agak apa perkataan ataupun kata majmuk yang terhasil? Okey. Perkataan pertama yang terhasil, anak, apabila kita cantumkan dengan kunci menjadi anak kunci. Okey, betul tak murid-murid jawapan kamu? Okey, pastikan selepas ini kamu bina ayat, ya, ayat majmuk yang telah kita pelajari sebelum ni. Baik, seterusnya. Uji minda yang seterusnya permainan kita. Okey. Kata dasar yang pertama. Okey, warna kuning. Okey, apabila kita cantumkan kepada kata dasar yang kedua. Okey, buah apa tu? Okey. Agaknya apa kata majmuk yang terhasil? Okey, kuning lansat. Nah, masuk kuning lansat. Contohnya kulit lah, ya. Ada dalam kalangan kita berkulit kuning lansat. Maksud dia putih kuning lansat, ya. Okey. Baik, seterusnya uji minda yang ketiga, permainan kita. Okey. Kata dasar yang pertama, gambar apa tu? Okey. Bila kita cantumkan pada kata dasar yang kedua. Panas tu. Okey. Agaknya apa? Kata majmuk yang terhasil. Okey. Darah panas. Darah panas orang cepat marah. Okey, orang cepat marah ni jangan duduk dekat-dekat. Tak pasal kena sebiji, ya. Okey. Baik. Seterusnya, okey, yang terakhir. Okey, kata majmuk yang pertama. Apabila kita cantumkan dengan kata dasar yang kedua. Okey. Apa jawapannya? Kata majmuk yang terhasil? Okey. Buah hati. Buah hati ni maksud dia kekasih atau orang yang disayangi. Okey. Tugasan kamu dalam membina ayat berdasarkan kata majmuk yang telah terhasil. Okey. Yang terakhir. Okey, perkataan kata dasar yang pertama. Lihat gambar. Okey, apabila kita cantumkan dengan kata dasar yang kedua. Okey. Apa kata majmuk yang terhasil? Okey, kaki tercantum dengan ayam menjadi kaki ayam. Maksud dia tidak berkasut, tidak memakai kasut. Okey, baik, tadi kita dah main beberapa permainan. Sekarang cikgu nak buat berkaitan dengan isu pencemaran bahasa, yang sering berlaku dalam kehidupan kita seharian. Okey. Maksud dia, ini cikgu sedikit sebutan katulah, ya. Ini biasanya orang utara memahami, ya. Okey, cikgu baca sedikitlah logat utara, nah. Itulah saya dah habang. Hang tak mau dengar. Jangan campur adukkan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris.
ini undang-undang sekolah hang tahu. Okey. Aduh, cikgu tak guna bahasa daerah. Cikgu pun guna bahasa daerah. Boleh je pula. Okey, maksud dia berlaku pencemaran bahasa. Apabila kita tidak menggunakan bahasa Melayu dengan betul, dia akan berlaku pencemaran. Ini akan mempengaruhi penulisan kamu. Okey. Baik, sekarang kita kena pasti kesalahan umum kata majmuk yang sering berlaku, dibiasakan yang betul, yang betulkan yang biasa. Baik, kita lihat kesalahan umum yang sering berlaku dalam kata majmuk. Pertama sekali, keliru. Mesti keliru. Maksud dia, dari segi ejaan dan juga tanda sempang, nak cantum ke, nak pisah dan sebagainya. Okey, kesalahan penggunaan kata majmuk sering dikaitkan dengan kesilapan untuk nak menentukan sama ada ejaan tersebut perlu dieja jarak ke, nak rapat atau menggunakan tanda sempang. Okey, ingat, tanda sempang hanya digunakan untuk kata ganda dan kata majmuk yang digandakan sahaja. Yang lain tak perlu menggunakan tanda sempang. Sebab itu membezakan antara kata majmuk dengan kata ganda. Okey, kesalahan umum tata bahasa yang pertama, biasa kekeliruan berkaitan dengan ejaan dan tanda sempang. Okey, kita lihat contoh ayat yang pertama, 5 buah kapal laut Cina dikesan di perairan Malaysia. Ini salah dari segi ataupun tidak gramatis, salah dari segi penggunaan kata majmuk di sini. Maksudnya tidak perlu tanda sempang. Okey. Jawapan yang betul bagi ayat ini, 5 buah kapal laut Cina dikesan di perairan Malaysia. Ini maksud dia yang cikgu merahkan ini salah lah Sebab kesalahan di sini dia ada tanda sempang. Kata majmuk tidak ada tanda sempang. Baik, contoh ayat yang kedua, rakyat mesti bersatu padu memajukan negara. Yang ini salah dari segi tata bahasanya. Sebab bersatu padu adalah kata majmuk, tidak perlu tanda sempang. Okey, ayat yang betul di sini, rakyat mesti bersatu padu memajukan negara. Okey. Baik, contoh yang seterusnya, keliru lagi dari segi ejaan dan juga tanda sempang. Atau cara majlis perasmian itu akan dimulakan sekarang. Ini salah dari segi nahu ataupun tata bahasanya. Okey. Ayat yang betul, atau cara. Kata atau cara itu mesti direnggangkan. Tidak boleh tulis rapat. Ini sebab dia bukan kata majmuk mantap. Ayat yang betul, atau cara majlis perasmian itu akan dimulakan sekarang. Baik, seterusnya, contoh ayat yang seterusnya. Puan Suhaila mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu. Ini salah dari segi ataupun tidak gramatis dari segi tata bahasa. Berlaku kesalahan dari segi kesalahan umum kata majmuk. Itu mata pelajaran mesti kita tuliskan terpisah. Okey, perkataan ayat yang betul di sini. Puan Suhaila mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu. Ini mata pelajaran dituliskan terpisah sebab dia bukan kata majmuk mantap. Baik, seterusnya keliru tentang penggandaan kata majmuk. Yang pertama, guru besar sedang bermesyuarat. Kenapa ayat yang pertama ni salah? Tadi kita dah pelajari apabila kita gandakan perkataan yang pertama sahaja. Baik. Ayat yang betul, guru besar sedang bermesyuarat. Okey, bukan guru besar. Maksudnya kita gandakan perkataan yang pertama sahaja macam kita pelajari sebentar tadi. Baik, seterusnya, ibu bapa hendaklah bekerjasama dengan pihak sekolah. Okey, ayat ni adalah salah di segi hukum tata bahasa yang melibatkan kata majmuk sebab ada tanda. Ada apa? Maksudnya dia gandakan kedua-dua. Maksudnya kita gandakan perkataan yang pertama sahaja. Okey, ayat yang betul sini, ibu bapa hendaklah bekerjasama dengan pihak sekolah. Pastikan kamu biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Baik, kekeliruan seterusnya pergandaan kata majmuk. Okey. Anak-anak buah, contoh ayat. Anak-anak buah Alia sangat rajin. Tadi cikgu dah maklumkan maksud dia kata majmuk mantap dan juga simpulan bahasa kita mesti gandakan keseluruhan kata majmuk tersebut. Okey. Perkataan yang betul di sini, ayat yang betul, anak buah Alia sangat rajin. Okay, baik, contoh yang kedua, kaki tangan hotel itu, terrapat sikit, telah diberhentikan kerja.
Ini tidak betul dari segi tata bahasa, mengalami kesalahan umum kata majmuk. Ayat yang betul di sini, kaki tangan hotel itu telah diberhentikan kerja. Juga harap murid-murid selepas ini kita memahami kita tidak melakukan kesalahan yang berulang. Baik, cikgu ada sediakan sedikit soalan pengukuhan untuk kamu lebih memahami. Baik, ini soalan UPSR 2005. Rumah mereka jauh dari jalan raya utama. Yang kedua, anak sungai yang berhampiran dengan rumah Rizal sungguh bersih. Dan yang ketiga, majlis kahwin nikah itu dijalankan secara besar-besaran. Dan yang keempat, rangsangan jawapan yang keempat, Cikgu Ramli menyimpan perkakas alat kemahiran hidup di dalam almari. Jadi, dia punya arahan dia, pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Kita dah belajar dalam teknik untuk menjawab untuk soalan pemahaman. Berapa yang kita nak buat untuk nak menjawab dengan tepat bahagian ni. Jadi, kita baca semua keseluruhan, rangsangan jawapan telah diberikan. Jadi kita buang jawapan yang salah. Jadi tidak kita buang jawapan pengganggu. Jadi, akhirnya kita akan mencari jawapan yang kita akan mendapat jawapan yang tepat. Pastikan yang salah ni kamu dapatkan dan pasti kenapa dia salah Okey. Baik, jawapan bagi soalan ni, rumah mereka jauh dari jalan raya utama. Ini adalah ayat yang betul dan gramatis dari segi penggunaan kata majmuk dia. Maksud dia jalan raya sini dieja terpisah. Baik, yang kedua, anak sungai yang berhampiran dengan rumah Rizal sungguh bersih. Ayat ini juga betul ataupun gramatis. Ini anak sungai dieja secara terpisah. Jadi 1 dan 2 adalah jawapan yang tepat. Jawapan yang ketiga ni majlis kahwin nikah. Maksud dia nikah kahwin. Dan juga yang keempat ni, Cikgu Ramli menyimpan perkakas alat. Ini maksud dia berlaku perulangan alat dan perkakas ni. Jadi jawapan yang tepat di sini ialah 1 dan 2 dan menggunakan kata majmuk yang tepat. Baik, seterusnya soalan objektif bahagian A. Mazia memberitahu abangnya tentang tempat kosong keluarga mereka semasa abangnya itu berada di luar negara. Untuk bahagian ini, cikgu selalu ingatkan, pastikan kamu menggaris kata kunci untuk supaya kamu dapat menjawab dengan tepat. Perihal, peribadi, peribumi dan peribahasa. Ini rangsangan jawapan yang telah diberikan. Dapat menjawab murid-murid? Jawab di ruangan komen yang disediakan. Baik. Jawapan bagi soalan ini, Mazia memberitahu abangnya tentang keluarga. Ini maksud gariskan kata kunci di sini. Tentang keluarga mereka semasa abangnya itu berada di luar negara. Perihal maksud di sini tentang berkaitan dengan sesuatu lah perihal keluarga. Peribadi ni bersifat sesuatu yang peribadi. Macam mana cikgu nak kata peribadi ni berkaitan dengan diri kamu lah, diri kamu, keluarga dan sebagainya. Peribumi, peribumi ni maksud dia penduduk asal sesuatu tempat tu peribumi. Peribahasa kita dah belajar, kita dah pelajari. Baik, seterusnya sesi tempat kosong dengan angkasawan negara dirakam oleh pihak media. Rangsangan jawapan yang telah diberikan sini, temu janji. Temu janji. Patutnya janji temu. Ini soalan UPSR 2011. Patutnya kita janji dulu. Baru temu. Temu janji. Soal selidik. Temu ramah dan soal siasat. Murid dah boleh jawab. Saya pastikan kamu kena pasti. Di mana kata kuncinya di sini. Jawapan bagi soalan ini. Ini adalah kata kunci sesi dengan angkasawan negara. Siapakah angkasawan negara yang pertama negara kita? Masih ingat lagi? Datuk Syekh Muzaffar. Negara dirakam oleh pihak media. Jawapan yang tepat di sini ialah
temu ramah. Okay? Sesi temu ramah dengan angkasawan negara dirakam oleh pihak media. Okey. Cikgu harap murid-murid dapat memahami apa yang telah kita pelajari sebentar tadi, maksud kata majmuk, jenis-jenis kata majmuk, seterusnya kita menggunakan kata majmuk pada ayat yang betul, dan juga kita kenal pasti kesalahan-kesalahan umum yang sering berlaku dalam kata majmuk. Semoga apa yang telah dipelajari murid-murid dapat mengingat dan mempraktiskan, dapat menggunakan ataupun mengikut konteks ayat yang betul. Baik, sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.